Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar? Alhamdulillah sekali lagi hari ini cikgu akan bersama-sama dengan anak-anak di rumah dalam program tuition online Perlis Mengaji yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, insya-Allah hari ini cikgu akan sama-sama dengan anak-anak akan sambung untuk tajuk yang minggu lepas, iaitu tajuk perpuluhan. Okey, cikgu harap anak-anak dah bersedia dengan alat tulis, dengan buku catatan dan juga kalau boleh ada buku teks sekali. Okey, insya-Allah. Saya Cikgu Sharifah Husna binti Syed Alwi daripada Sekolah Kebangsaan Seri Indra akan bersama anak-anak hari ini untuk subjek matematik tajuk perpuluhan. Kita fokus kepada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Jadi anak-anak tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 boleh bersama-sama cikgu pada hari ini untuk sama-sama kita belajar. Okey, insya-Allah. Okey. Kita sambung tajuk minggu lepas iaitu tajuk perpuluhan. Masih lagi dalam tajuk perpuluhan. Okey. Pada minggu lepas kita dah belajar penambahan dan juga penolakan perpuluhan. Untuk hari ini insya-Allah kita akan melihat masih dalam tajuk perpuluhan, kita akan melihat pendaraban dan juga pembahagian perpuluhan. Baik, kita lihat kepada dokumen standard. Okey, kalau anak-anak lihat di sini, ini adalah dokumen standard tahun 5 bagi nombor dan operasi tajuk yang ke-8 iaitu tajuk perpuluhan. Okey, kita lihat kepada standard kandungan. Standard kandungan 8.4 pendaraban perpuluhan. Okey, standard pembelajaran mendarab nombor perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan dengan nombor hingga 2 digit 100 dan 1000. Okey. Ini adalah standard pembelajaran bagi pendaraban. 8.5 pembahagian perpuluhan. Standard pembelajarannya ialah membahagi nombor dengan nombor hingga 2 digit, okey, 100 dan 1000 dan hasilnya hingga 3 tempat perpuluhan. Okey, untuk tahun 4, 5 dan 6 kita hanya belajar kepada 3 tempat perpuluhan sahaja. Okey. Baik, kita pergi yang pertama. Okey, hari ini akan kita pelajari darab perpuluhan dan juga bahagi perpuluhan. Kita lihat yang pertama, darab perpuluhan. Okey, pendaraban nombor bulat dengan nombor perpuluhan ialah proses mencari penambahan berulang bagi perpuluhan itu. Okey, apa yang kita faham ialah pendaraban ialah penambahan berulang. Okey, untuk kita tidak membuat penambahan berulang, jadi kita tukarkan kepada pendaraban iaitu darab. Daripada penambahan berulang, kita tukar kepada darab untuk memendekkan kita punya jalan pengiraan. Okey. Cuba anak-anak lihat contoh di sini. 3 darab 0.9. 3 darab 0.9. Ini adalah penambahan berulang. Contoh penambahan berulang. 0.9 tambah 0.9 tambah 0.9 iaitu 3 kali. Ini yang dinamakan 3 darab 0.9. Okey, kita akan dapat jawapan 2.7. Ini dalam bentuk penambahan berulang. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mengira ataupun membuat penyelesaian dalam bentuk lazim pendaraban perpuluhan. Baik, seterusnya. Pendaraban perpuluhan adalah sama dengan pendaraban nombor bulat. Maksud sama tu ialah cara kita darab adalah sama seperti darab nombor bulat yang biasa. Okey, tandakan titik perpuluhan dalam jawapan mengikut jumlah tempat perpuluhan bagi nombor-nombor yang terlibat dalam pendaraban. Okey, yang ini kita akan lihat nanti. Apa maksud
tandakan titik perpuluhan mengikut jumlah tempat perpuluhan. Okey. Okey, anak-anak akan lihat nanti contoh. Okey, baik, kita lihat contoh yang pertama. 8 darab 19/4. Okey, kalau kita lihat di sini, 8 adalah nombor satu digit dan 19/4 nombor 3 digit. Jadi, bila kita buat jalan pengiraan, pastikan anak-anak meletakkan nombor yang lebih digit di bahagian atas. Okey, 19/4 darab dengan 8. Tulis seperti biasa. Tulis seperti biasa bagaimana kita membuat pengiraan darab nombor bulat. Okey, yang berbeza di sini ialah nombor perpuluhan. Okey, 19/4 darab dengan 8. Jadi anak-anak perlulah darab seperti biasa. Okey, kalau anak-anak lihat di sini, 19/4 ada satu tempat perpuluhan sahaja. Maksud satu tempat perpuluhan ialah ada satu digit selepas titik. Ada satu digit di sebelah kanan titik perpuluhan. Bermaksud satu tempat perpuluhan. Baik, kita darab seperti biasa. 4 darab dengan 8, 32. Okey, 3 di atas. 9 darab 8, 72. Tambah dengan 3, 75. Okey. 1 darab dengan 8, 8. Tambah dengan 7, bersamaan dengan 15. Jadi, di mana untuk kita letakkan titik? Kalau anak-anak lihat di sini, apabila soalan di atas ini ada satu tempat perpuluhan, maka jawapan di bawah juga mesti satu tempat perpuluhan. Maksudnya, okey, ini satu tempat perpuluhan. 2 ini adalah satu tempat perpuluhan. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah 155.2. Okey, ingat, titik perpuluhan diletakkan mengikut jumlah titik perpuluhan pada soalan. Okey, kita lihat kepada, okey, ini adalah soalan nombor perpuluhan darab dengan satu digit. Okey, ini anak-anak telah belajar di tahun 4. Okey, darab dengan nombor satu digit. Okey. Jawapan juga mesti satu tempat perpuluhan. Baik. Kita lihat kepada contoh yang kedua, masih dengan darab satu digit, 6 darab 7.58. Kalau anak-anak lihat di sini, 7.58 ialah berapa tempat perpuluhan? Okay. Ini adalah bentuk lazim untuk penyelesaian soalan. 7.58 darab dengan 6. Okey, 58. Ini adalah 2 tempat perpuluhan. Ada 2 digit selepas titik, bermaksud 2 tempat perpuluhan. Ingat, bila ada 2 tempat perpuluhan, jawapan mesti juga 2 tempat perpuluhan. Okey, darab mesti seperti biasa, iaitu sifir 6. 8 darab 6, 48. 5 darab 6, 30 tambah 4, 34. 7 darab 6, 42 tambah 3, 45. Jadi, di soalan ni, 2 tempat perpuluhan, jadi jawapan juga mesti 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan ini ialah 45.48. Okey. Okey, kita lihat kepada soalan seterusnya. Okey. Darab perpuluhan dengan nombor 2 digit. Apa maksud nombor 2 digit? Maksudnya ada 2 digit nombor yang didarabkan dengan nombor perpuluhan. Contoh, 12 darab 1.039. 12 darab 1.039. Okey. So, kita pun buat dalam bentuk lazim. Anak-anak juga boleh buat penyelesaian dalam bentuk lattice untuk soalan pendaraban. Baik,
darab dengan 12. Bila darab dengan 2 digit, nombor 2 digit, jadi ingat jawapannya mesti ada 2 lapis. Ini Okey, kita mesti darab dengan 2 dahulu. Darab seperti biasa. 9 darab 2, 18. 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Sifar darab 2, sifar dan 1 darab 2, 2. Okey, habis untuk soalan untuk darab 2. Sekarang kita pergi kepada darab 1. Ingat, darab 1 mesti ditulis di bawah lajur 1. Okey, so kat sini kita letak sifar. 9 darab 1, 9. 3 darab 1, 3. Sifar darab 1, sifar. Dan 1 darab 1, 1. Okey, kemudian kita tambahkan jumlah kedua-dua ini. So, tambah 8, 7 tambah 9, 16. 1 tambah 3, 4. 2 tambah sifar 2 dan 1. Okey, kalau anak-anak lihat di sini, 1.039 ialah 3 tempat perpuluhan. Okey, 3 tempat perpuluhan. Jadi, jawapan juga mestilah berada di 3 tempat perpuluhan. Jadi, jawapannya ialah 12.468. Okey. 468 iaitu 3 tempat perpuluhan selepas titik. Okey. Ini yang dikatakan darab perpuluhan dengan nombor 2 digit. Baik. Contoh seterusnya juga darab dengan nombor 2 digit. 7.06 darab dengan 14. 7 darab 06 darab dengan 14. Baik. Darab seperti biasa. 6 darab 4, 24. Sifar darab 4, sifar tambah 2. 2. Awak mesti darab dulu baru tambah yang atas. Jangan tambah dulu baru darab. Darab dahulu baru tambah. Baik. 7 darab 4, 28. Okey, ini adalah sifir 4 untuk baris yang pertama. Baris yang kedua ialah sifir 1. Sifir 1 kita mesti bermula di bawah di lajur 1. 6 darab 1, 6. Sifar darab 1, sifar. Dan 7 darab 1, 7. Okey. Baik, sifar yang merah ni kita tambahkan supaya kita tak letak nombor ataupun kita tersalah mendarab dan meletakkan jawapan di sini. Okey, kemudian kita tambahkan 4 tambah sifar 4, 2 tambah 6, 8. 8 tambah sifar 8 dan 2 tambah 7, 9. Baik. Kalau kita lihat kepada soalan, soalan mempunyai 2 tempat perpuluhan. Okey, soalan 7.06 mempunyai 2 tempat perpuluhan. Jadi, jawapan juga mestilah 2 tempat perpuluhan. Jawapannya ialah 98.84. Okey. Baik. Kita lihat kepada nombor perpuluhan darab 10, 100 dan juga 1000. Okey, untuk darab 10, 100 dan juga 1000, okey, kita lihat bagaimana caranya. 10 darab dengan 9.016. Okey, 10 darab 9.016. Okey. Cuba anak-anak lihat di sini. Untuk darab 10, 100 dan 1000, kita tidak memerlukan ataupun kita tak perlu buat bentuk lazim. Jadi bagaimana caranya? Okey, bila anak-anak lihat di sini, 10 mempunyai 1 sifar. 10 mempunyai 1 sifar. Jadi, apa yang perlu kita lakukan ialah gerak titik perpuluhan 1 tempat ke kanan.
Okey, 10 ni ada satu sifar, maksudnya kita gerakkan satu titik sahaja ke kanan. Ingat, kalau darab, kita akan gerakkan titik ke kanan. Bagaimana? Okey, titik ini kita gerakkan satu tempat ke kanan. Jadi titik ni dah berubah tempat. Okey, apa jawapannya? 90.16. Okey, ini adalah jawapan bagi 10 darab 9.016. Ingat, 10 ada satu sifar, gerakkan satu titik. Okey, ke kanan. Okey, kita lihat contoh yang kedua. 100. Baik. 100 darab dengan 7.483. 100 darab 7.483. Okey, berapa bilangan sifar untuk 100? Okey, berapa bilangan sifar? 100 mempunyai 2 sifar. Okey, bila 100 mempunyai 2 sifar, tadi 10 kita gerakkan satu sebab ada satu sifar. Sekarang 100 ada 2 sifar, jadi kita gerakkan 2 titik, 2 titik perpuluhan ke 2 tempat ke kanan. Gerak titik perpuluhan 2 tempat ke kanan. Okey, so kita lihat. 1, 2. Jadi titik akan berada di tengah-tengah di antara 8 dan juga 3. Okey, apabila darab dengan 100, 100 mempunyai 2 sifar, kita gerakkan titik perpuluhan 2 tempat ke kanan. Jadi jawapannya ialah 748.3. Okey, ini adalah cara untuk kita mendarab 10, 100. 10 dan 100. Okey, kita lihat kepada contoh seterusnya. 1000. 1000 darab dengan sifar perpuluhan 52. 1000 darab sifar perpuluhan 52. Okey, sama juga macam tadi, kita lihat kepada bilangan sifar kepada 1000. 1000 mempunyai 3 sifar. Jadi berapa yang kita nak gerakkan? Kita akan gerakkan titik perpuluhan sebanyak 3 tempat perpuluhan ke 3 tempat ke kanan. Okey, cuba anak-anak lihat di sini. Titik berada di sini. Kita akan gerakkan, ini salah kita akan gerakkan 3. Kita akan gerakkan 3 titik perpuluhan, 3 tempat ke kanan. Baik, 1, 2 dan 3. Okey, nampak tak kat sini lebih kan? Lebih daripada nombor. Jadi titik ni akan berada di belakang sekali nombor. Jadi dekat bahagian kosong ini, kita letakkan sifar. Kita tambahkan sifar. Gerakkan 3. Jadi di bahagian yang kosong ini kita letakkan sifar. Okey, titik berada di belakang sekali, kita tak perlu tulis. Jadi jawapannya ialah 520. Okey, 520. Okey, anak-anak boleh menyemak jawapan apabila membuat latihan, boleh menyemak jawapan dengan menggunakan kalkulator di rumah. Okey, bila dah buat latihan, boleh semak jawapan dengan menggunakan kalkulator. Baik, ini adalah contoh darab 1000. Ingat, 1000 ada 3 sifar, gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan. Okey, ingat darab mesti gerak ke kanan. Okey. Cuba jawab soalan ni. Ada 6, ada 7 soalan. Cuba
kira secara cepat atau congakkan soalan ini. Baik, kita lihat kepada jawapan. Untuk A, 10 darab 7.51. 10 mempunyai satu sifar, jadi kita gerakkan satu titik perpuluhan ke kanan. Jadi jawapannya ialah 75.1. Okey, gerakkan satu sahaja. B, 100 darab 9.3. 100 mempunyai dua sifar, jadi kita gerakkan 2. Jadi jawapannya ialah 930. Tambahkan sifar di belakang. Yang ketiga, 1000 darab dengan 10.42. 1000 kita gerakkan 3 tempat ke kanan. 10.420. Soalan D, 10 darab 3.85, kita gerakkan 1. 10 ada satu sifar, jadi kita gerakkan 1. 38.5. Jawapan E ialah sifar perpuluhan 237 darab dengan 100 sama dengan 23.7. Soalan F, 1000 darab dengan sifar perpuluhan 1, gerakkan 3 tempat, gerakkan titik perpuluhan 3 tempat ke kanan. Jadi jawapannya ialah 100 dan yang terakhir ialah 6.139 darab 1000. Jadi gerakkan 3 tempat ke kanan. Gerakkan titik 3 tempat ke kanan. 1, 2, 3. Jadi jawapannya ialah 6139. 6139. Baik, kita lihat kepada yang seterusnya. Darab perpuluhan dengan perpuluhan. Baik, ini anak-anak kena lihat betul-betul bagaimana untuk mendarab perpuluhan dengan perpuluhan. Untuk mendarab dua perpuluhan, susun nombor dalam bentuk lazim. Susun nombor dalam bentuk lazim. Yang pertama. Yang kedua, lakukan pendaraban seperti pendaraban nombor bulat. Darab macam biasa. Kemudian, tandakan titik perpuluhan pada jawapan. Okey, nak tanda titik ni yang ni yang kita kena lihat. Okey, bilangan tempat perpuluhan bagi hasil darab mestilah sama dengan jumlah tempat perpuluhan bagi nombor-nombor yang terlibat dalam pendaraban. Sama juga macam tadi, kita mesti tandakan titik mengikut jumlah tempat perpuluhan pada soalan. Kalau soalan ada 2, jawapan mesti 2. Kalau soalan ada 4, jawapan mesti sama juga. Okey, kita lihat contoh. Ini adalah perpuluhan darab perpuluhan. 3.7 darab 2.8. Okey, susun mengikut yang ini. Anak-anak boleh susun kalau ini digitnya sama, 2 digit dan 2 digit. Jadi kita susun macam ni. Okey, kita mula dengan sifar 8. 7 darab 8, 56. Baik. 3 darab 8, 24. Tambah dengan 5, 29. 7 darab 2. Mula di lajur 2. 7 darab 2, 14. 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Jadi, kita tambahkan. Baik,
untuk di sini kalau anak-anak lihat, belum ada titik perpuluhan. Baik, kita lihat di sini. Soalan ada berapa tempat perpuluhan? 1 tempat perpuluhan bagi 3.7 dan 2.8 ada 1 tempat perpuluhan. Jadi pada soalan mempunyai 2 tempat perpuluhan. Okey, 1 di atas ni dan 1 di bawah. Jadi ada 2 tempat perpuluhan. Ingat, jadi pada jawapan mesti titik perpuluhan mesti berada di 2 tempat perpuluhan. Kat atas ni ada 2. Pada jawapan mesti diletakkan titik perpuluhan pada 2 tempat perpuluhan. Kat mana nak letak? 1, 2. Jadi titik akan berada di sini. Okey, jadi atas ni 2, jawapan juga mesti 2. 1, 2. Titik berada di sini. Jadi jawapan bagi 3.7 darab 2.8 ialah 10.36. Okey, harap anak-anak dapat fahamkan untuk soalan perpuluhan darab perpuluhan. Baik, kita lihat soalan contoh seterusnya. Baik. 5.04 darab dengan 1.6. Okey, ini cikgu tunjukkan. 5.04 darab 1.6. Okey, tulis macam biasa. 5.04 darab, okey. Jangan letakkan 1.6 macam ni. Ini salah. Anak-anak tak perlu samakan titik perpuluhan. Tak perlu samakan. Susun soalan, susun nombor mengikut bilangan digit 1.6. Bagian macam ni. Okey, so sekarang ni kita darab macam biasa, iaitu sifar 6. 4 darab 6, 24. Sifar 6 sifar tambah 2, 2. 5 darab 6, 30. Kemudian sifar 1. 4 darab 1, 4. Sifar darab 1, sifar. Dan 5 darab 1, 5. Kemudian kita tambahkan 4. Ini anak-anak boleh letakkan sifar. 2 tambah 4, 6. Sifar tambah sifar, sifar. 3 tambah 5, 8. Okey, di mana kita nak letakkan? Di mana kita nak letakkan titik perpuluhan? Titik perpuluhan kita balik kepada soalan. Kita lihat soalan ada berapa tempat perpuluhan. Okey, untuk yang ini 1, 2. Ada 2 tempat perpuluhan. Dan yang ini 1. Ada 1 tempat perpuluhan. Jadi pada soalan kita ada berapa? Kita ada 3 tempat perpuluhan. Okey, pada soalan kita ada 3 tempat perpuluhan. 1, 2, 3. Jadi pada jawapan kita mesti letakkan 3 tempat perpuluhan. Kita kira dari ujung. 1, 2, 3. Jadi titik akan berada di sini. Jadi jawapannya ialah 8.04. Okey, ini adalah cara untuk membuat penyelesaian perpuluhan darab perpuluhan.
Baik, kita ke seterusnya iaitu bahagi. Okey, kita dah habis untuk darab perpuluhan. Kita lihat kepada bahagi perpuluhan. Bahagi perpuluhan. Okey. Okey, apabila membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dalam bentuk lazim, pastikan titik perpuluhan bagi hasil bahagi itu berada di atas titik perpuluhan nombor yang dibahagi. Maksudnya titik pada soalan dan titik pada jawapan mesti sama. Okey, masih berada di atas. Mesti dalam lajur yang sama. Jika terdapat baki, tambahkan sifar pada nombor yang dibahagi. Kemudian teruskan pembahagian sehingga tiada baki. Okey, kalau masih ada baki, kita kira cukup sehingga 3 tempat perpuluhan sahaja. Okey, jom kita lihat contoh. 7.1 bahagi 5. Ini lebih kepada soalan tahun 4. Tahun 4. Bahagi 1 digit. 7.1 bahagi 5. Baik, 1 kita lihat di sini. 1 darab 5, 5. 7 tolak 5, 2. Kemudian kita turunkan 1. 1 kita turunkan. Jadi nombor menjadi 21. Baik, 4 darab 5, 20. Kemudian kita tolakkan. 21 tolak 20, baki 1. Kemudian bila baki 1, sifar yang berwarna merah ni kita tambahkan. Okey, kita tambahkan untuk kita nak baki sifar. Kita tak nak ada baki. Baik, kita tambahkan sifar, kemudian turunkan. Jadi 1 ini menjadi 10. Jadi yang terakhir ialah 2 darab 5, 10. 10 tolak 10, sifar. Jadi kita tak ada lah baki. Okey, kita tak ada baki di sini. Jadi jawapannya ialah, jawapan bagi bahagi bukan di bawah ni. Jawapan bagi bahagi ialah di bahagian atas. Baik, titik, letak titik di sini. Okey. Jadi jawapannya ialah 1.42. 1.42. Kedua-dua titik perpuluhan disusun mengikut lajur yang sama. Ni. Maksud lajur yang sama ni lah. Dia selari. Okey. Awak tak boleh titik di sini, jawapan titik di sini. Tak boleh. Mesti mengikut soalan. Baik. Seterusnya ialah 26.3 bahagi 5. Sama juga macam tadi. Okey, ini adalah soalan. Sama juga kita perlu tambahkan sifar. Baik, 5 darab 5, 25. 26 tolak 25, baki 1, kita turunkan 3. So, 1 ni akan menjadi 13. 2 darab 5, 10. 13 tolak 10, 3. Dan kita tambah sifar. Ni, kita tambah sifar supaya hasil bahagi tidak berbaki. Okey, jadi 30. Jadi 6 darab 5, 30. 30 tolak dengan 30 sama dengan sifar. Jadi tak adalah baki di sini. Baki dia adalah kosong. Jadi jawapan, ingat titik mesti disusun mengikut lajur yang sama. Jadi jawapannya ialah 5.26. 5.26. Bahagi macam biasa, cuma tambahkan titik mengikut soalan. Okey. Kita lihat yang terakhir. Okey, yang terakhir bagi bahagi. Sama macam tadi. Tadi kita buat darab perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000. Okey, sekarang kita lihat bahagi perpuluhan dengan 10, 100 dan juga 1000. Baik. Kita lihat contoh. Bahagi 10 dulu. Bahagi 10. Ingat tadi darab kita gerakkan titik ke kanan. Bahagi sebaliknya. Lawan kanan adalah kiri. Jadi untuk bahagi kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Baik. Bahagi 10. Ada berapa sifar pada 10? Ada 1 sifar.
Macam tadi, kalau ada satu sifar, kita gerakkan satu tempat ke kiri. Ada satu sahaja sifar, jadi gerakkan titik perpuluhan satu tempat ke kiri. Itu. Daripada titik sini, kita gerakkan titik ke sini. Jadi jawapannya ialah, titik dah berubah. Jadi jawapannya ialah 1.563. Itu sahaja beza di antara darab dan bahagi. Ingat, darab gerakkan titik ke kanan, bahagi gerakkan titik ke kiri. Kita tengok, lihat kepada contoh bahagi 100. Bahagi 100. 8.5 bahagi 100. Baik. 100 ada dua sifar. Jadi, gerakkan titik perpuluhan dua tempat ke kiri. Okey. Gerakkan dua titik ke kiri. 1, 2. Jadi, titik akan berada di sini. Di atas anak panah ni. Jadi, apa yang berlaku di tempat kosong ini, kita letakkan sifar. Bila titik berada di sini, kita mesti tambahkan sifar di hadapan. Okey. Jadi sekarang jawapannya menjadi 0.085. Okey. Ini untuk 100 dan yang terakhir ialah bahagi dengan 1000. Sama juga macam 100. 1000 ada 3 sifar. Jadi kita perlu gerakkan 3 titik perpuluhan ke kiri. Okey, gerakkan titik perpuluhan 3 tempat ke kiri. 37, di mana titiknya? Okey, 37 adalah nombor bulat. Ingat, nombor bulat, jadikan nombor perpuluhan ialah 37.0. Jadi titik bagi nombor bulat berada di bahagian belakang nombor. Okey, jadi mula dengan, baik, saya tunjuk sekali lagi. Baik, 37 bahagi 1000. Okey, 37 adalah nombor bulat. Bagaimana untuk jadikan nombor bulat kepada nombor perpuluhan? Tambah sifar, tambah titik dan sifar. Jadi, kita dapatlah titik perpuluhan di nombor bulat. Jadi, kita nak gerakkan apabila bahagi 1000, 1000 ada 3 sifar. Jadi, kita akan gerak ke kiri sebanyak 3 tempat. 1, 2, 3. So, titik akan berada di sini. Sini kita letakkan sifar dan di bahagian depan kita letakkan sifar. Jadi jawapannya ialah 0.037. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, jawapannya ialah 0.037. Baik, ini adalah contoh soalan untuk anak-anak kira secara cepat bahagi 10, 100 dan 1000. Okey, cuba ambil masa 1 minit untuk jawab 6 soalan ini. Ingat, darab kita gerakkan ke kanan dan bahagi kita gerakkan ke kiri. Baik, kita lihat jawapan bagi A
71.63 bahagi 10. Jawapannya ialah 7.163. 5.3 bahagi 100. 0.053. C. 4.036 bahagi 1,000. 4.036. 62 bahagi 1,000. 0.062. E. 51.3 bahagi 100. 0.513. Dan yang terakhir ialah 48.6 bahagi 10. Jawapan yang terakhir ialah 4.886. Okey, cikgu harap anak-anak dapat menjawab semua dengan betul insya-Allah. Okey, jadi cikgu harap anak-anak dapat membuat latihan perpuluhan. Okey, minggu lepas kita dah belajar tambah dan tolak perpuluhan. Hari ini kita buat darab dan bahagi perpuluhan dan insya-Allah minggu depan kita akan belajar penyelesaian masalah bagi perpuluhan. Baik, cikgu harap anak-anak dapat mengulang kaji pelajaran di rumah, dapat membuat latihan sebanyak mungkin untuk anak-anak kuasai tajuk ini insya-Allah. Baik, cikgu rasa sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Hapuskan COVID-19, kita jaga kita, #Perlis Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.